Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang ini untuk meneruskan pengajian kuliah Fardu Ain kita. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, disembuhkan segala penyakit, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, kembali dalam pengajian kita. Alhamdulillah, pada semalam kita telah selesaikan daripada sekalian pembicaraan mengenai solat, daripada kita punya rukun solat, dan daripada perkara yang disunatkan dalam solat, dan yang dimakruhkan dalam solat, dan yang membatalkan solat. Dan demikian juga kita telah selesaikan daripada sunat-sunat setelah daripada solat, iaitu dengan kita berzikir dan dengan kita berdoa. Dan doa itu sunatnya kita angkat tangan, ya. Angkat tangan, kedua tangan kita menghadap ke arah muka kita, kepada arah ke langit. Kerana langit itulah tempatnya barakah, tempat turunnya rezeki, tempat turunnya rahmat Allah, dan demikianlah juga itulah kiblat dalam kita berdoa. Tetapi bukanlah makna Allah Ta'ala duduk di langit, maha suci Allah. Kerana Allah tidak bertempat. Seperti juga kalau kita salat, kita menghadap kepada Kaabah. Bukanlah Kaabah, Allah duduk dalam Kaabah. Maha suci Allah daripada bertempat. Allah sudah sedia ada sebelum ada segala-galanya. Bahkan dialah yang menjadikan segala-galanya. Langit, bulan, bintang, arash, kursi, semuanya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah sedia ada, dan Allah kekal seperti mana dia sudah sedia ada. Tak ada perubahan bagi dia. Yang berubah itu adalah hanya yang baru sahaja. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita juga telah mengatakan bahawa insya-Allah kita akan teruskan pengajian fardu ain kita ini dengan kita menyebutkan lagi tentang perkara-perkara bersangkut dalam bab salat. Bab salat tak habis lagi dengan apa yang kita sudah selesai. Antaranya lagi ialah perkara tentang orang yang mengqadakkan salat ataupun meninggalkan salat. Itu adalah merupakan satu dosa besar sekali, ya. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama sekali yang akan Allah Ta'ala perhitungkan kepada hamba dia ialah salat. Kalau salat dia tu sudah baik, maka diterimalah dia, terus dia masukkan syurga. Tak dibuka lagi buku-buku dia yang lain. Tapi kalau salatnya tu yang fardu masih lagi ada kekurangan, disuruh buka kepada tengok ada salat-salat sunat tak. Jadi salat sunat ni sebagai menampungkan kerosakan, koyak-koyaknya ataupun berlubang-berlubangnya salat fardu kita. Sebab tu di sini salat sunat tu adalah sangat dianjurkan. Jangan kita anggap ala sunat aja, jangan. Itulah dia untuk membantu salat fardu kita. Dan demikianlah orang yang melambat-lambatkan salat, itu juga adalah merupakan satu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Islam. Bahkan sangat-sangat dilarang keras seberapa boleh. Jangan kita melambat-lambatkan salat, ya. Kerana sifat melambat-lambatkan salat itu adalah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana yang Nabi SAW dah gambarkan dalam hadisnya, bahawa orang munafik dia suka melambat-lambatkan salatnya sampai nak habis waktu, barulah dia nak salat. Janganlah kita buat macam tu. Seberapa boleh kita usahakan solat kita di awal waktu, ya. Jangan sampai kita ketinggalannya. Dan kalaulah sekiranya kita ketinggalan solat kita itu, maka segeralah kita mengqadakkannya. Dalam membicarakan tentang mengqadakkan salat ini, maka tuan pengarang kitab kita ini, iaitu kitab yang dinamakan Fiqhul Ibadat, fikih dalam bab ibadat, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Al-Idrus, daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Samit. Kedua-dua mereka, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan semoga Allah SWT Allah Ta'ala rahmatkan mereka dan kurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Kepada kedua mereka kita hadiahkan dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah taala mengenai mengqada salat. Jadi salat yang ditinggalkan tu hendaklah diqadakan dia berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum 'anis salah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha ta'ala yaqul aqimis salata li dzikri." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, jika salah seorang dari kamu tidak salat kerana tertidur atau kerana lupa, maka salatlah, iaitu qadakan tatkala teringat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan iaitu contoh orang yang tidak salat tu kerana apa? Kerana ada uzur. Uzur tu apa? Dia tertidur ataupun dia terlupa. Itu dua uzur yang diberikan kemaafan. Jadi kalau dia tertidur, dia tersedar dah keluar waktu subuh. Ataupun dia terlupa yang dah masuk waktu asar, ya Allah belum lagi salat zuhur. Maka dengan itu segeralah dia salat. Ya? Begitulah dia. Tetapi selain pada dua uzur ini, tidaklah dikira uzur. Jadi kalau sekiranya orang yang di mana dia meninggalkan salat dengan sengaja, dengan apa juga alasannya, maka arti katanya lain, dia telah jatuh dalam hukum haram. Maknanya berdosa dia. Dalam suatu riwayat yang lain menyebutkan, sesiapa yang mengqada satu salat dengan sengaja, maknanya tanpa uzur, maka dia akan duduk dalam neraka selama satu haqbah. Satu haqbah tu 80 tahun. Dan satu hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Gambarkan berapa lama tu. Kalaulah satu haqbah tu 80 tahun, 80 tahun itu ada satu tahun 365 hari ataupun 355 hari. Dan kalikanlah satu hari itu 1000 tahun. Allah, na'udzubillah min zalik, minta Allah jauhkan kita daripada azab-azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan, jangan sampai kita terlepas pada waktu salat. Kalau ada uzur, uzur tu kerana kita tertidur. Tertidur ini pun kadang-kadang saja, jarang-jarang. Kenapa? Dan memang kita selalu salat, tapi kerana kita terlalu sangat letih, kerja penat, jadi kita terlebih tidur kita. Maka dengan itu ialah dimaafkan. Tapi bila kita tersedar, segeralah kita terus ambil wuduk dan kita salat. Jangan kita lambat-lambatkan lagi. Dan demikian juga kalau terlupa. Terlupa tu kerana memang selalu dia salat pada awal waktu. Tetapi pada satu masa dia terlalu sibuk dan dia pun terfikir pula mungkin dia sudah salat kerana selalu salat awal waktu. Tiba-tiba bila masuk azan asar, ya Allah, aku rupanya belum salat zuhur. Jadi ini pun berlaku hanya kadang-kadang, jarang-jarang. Bukanlah tiap-tiap hari terlupa. Takkanlah orang lupa nak makan tiap-tiap hari. Kalau sekali-sekala terlupa, bolehlah kita terima. Kalau tiap-tiap hari terlupa nak makan, tak masuk akal tu. Itu bukan terlupa. Itu memang sengaja dia tak salat. Nampak tuan-tuan ya? Maaflah ya. Jadi kita jagalah anak-anak kita juga ya. Didik mereka dengan salat pada awal waktu. Bangunkan mereka sembahyang subuh. Bangun subuh. Jangan sampai mereka tinggalkan waktu subuh ya. Dan demikianlah pula orang yang diwajibkan qada salat tu orang yang sudah baligh, yang berakal, yang sempurna. Adapun orang yang belum baligh, tak wajib dia tu melakukan salat dan dia pun tak wajib qada. Demikian juga wanita haid dan wanita yang nifas. Mereka itu tak boleh salat dan kalau dia bersih, mereka pun tak wajib qada salatnya. Jadi dan demikian juga orang kafir yang memang asalnya pun kafir. Kemudian bila dia memeluk agama Islam, maka di sini dia tak diwajibkan mengqadakan salat yang dia tak salat sebab masa tu dia kafir. Orang kafir tidak sah pun salatnya. Jadi begitulah dia dalam perkara ini, tidaklah diwajibkan dia mengqada pada mereka tersebut, iaitu anak yang belum baligh dan demikian juga kepada wanita yang haid dan nifas dan juga orang yang kafir, mereka tak diwajibkan qada salatnya.
Dan demikian juga antara orang yang tak diwajibkan qada salatnya, iaitu orang gila. Kalau dia dah gila, ataupun dia pengsan, ataupun dia hilang akal buat satu masa, maka dalam masa sepanjang waktu solat itu dia dalam gila. Umpamanya dia gila daripada sebelum masuk zuhur sampailah masuk asar. Sepanjang waktu zuhur itu dia gila. Atau sepanjang waktu zuhur itu dia dalam pingsan. Atau sepanjang waktu zuhur tu dia dalam koma ataupun tak sedar diri, ya, maka dia tak wajib qada solatnya. Kenapa? Wajib solat atas orang yang baligh lagi berakal. Jadi kalau sekiranya dalam waktu solat tu dia hilang akal, maka tak wajiblah dia mengqadakan solatnya kerana dia tak wajib solat. Jadi begitulah dia, ya, jemaah sekalian, mengenai siapakah orang yang wajib qada salat dan siapakah orang yang tak wajib qada salat. Tapi andai kata kalau sekiranya dia sedar balik sebelum masuk asar, maknanya lagi 10 minit sebelum asar, dah masih lagi dalam waktu zuhur, dia pun sedar kembali, maupun sedar pada gila atau pingsan atau pada mabuk, maka wajiblah dia segerakan untuk mensalatkan waktu zuhur dia yang masih tinggal waktu itu, ya. Dan demikian juga perincian hukum dalam mempercepatkan mengqada salat. Jika meninggalkan salat kerana terdapatnya uzur, macam kita kata tadilah, terlupa atau tertidur, ya, yang dibenarkan oleh syariat, maka disunatkan untuk mempercepat dalam mengqada salat. Sunatlah, ya. Segerakanlah, jangan lambat-lambat. Sunatnya, ya. Dan jika meninggalkan solat tanpa terdapatnya uzur yang dibenarkan oleh syariat, tak ada uzur dia sibuk dengan kerja dia ke, ataupun sibuk dengan jemputan hari Ahad ni banyak jemputan ustaz, tak sempat saya nak solat, maka wajiblah untuk dia mempercepatkan mengqadakan salat, seluruh salat yang telah ditinggalkan. Dan selagi dia ada qada salat itu, tidak boleh baginya melakukan salat sunat. Macam mana, ustaz? Ini ada khilaf ulama, ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat yang paling kuat, orang yang ada qada salat, dia pertama sekali dia wajib selesaikan salat-salat yang wajib yang perlu diqada. Dalam masa dia belum selesai lagi mengqadakan salat-salatnya yang wajib itu, maka dia tak boleh sembahyang sunat. Kenapa? Dia masih lagi ada hutang, tapi dia nak bersedekah. Kau gunalah duit sedekah tu, kau bayar hutang. Ini hutang wajib, ini sedekah sunat. Tak buat, tak berdosa. Tapi hutang ni berdosa kalau tak bayar. Macam itulah ibaratnya. Jadi begitulah dia kepada mereka yang ada qada, tunaikanlah qada dengan segera. Dan jangan dibuatkan sunat. Habis ustaz, kalau macam tu kita tak dapat bola sembahyang sunat. Kita boleh buat sembahyang qada dengan niatkan sunat juga. Samalah kita kata 2 in 1. Aku salat fardu zuhur qadaan, qada, dan salat sunat zuhur qabliyah umpamanya, atau sunat zuhur ba'diyah. Jadi macam tu. Jadi kita dapat 2 in 1. Qada pun dapat dan sunat pun dapat. Itu kita dah sebutkan perkara ini dahulu. Ini sebagai kita menyebutkannya sebagai ulangan. Jadi tak boleh dia buat sembahyang sunat, ya. Ini pada pendapat mazhab Imam Syafi'i yang kuat. Tapi ada juga pendapat mazhab Hanafi yang boleh kalau kita misalnya qada, kita qada tu kita wajib qada, tapi dalam masa sama boleh kita sembahyang sunat. Itu pada pendapat Imam Hanafi. Tapi sudah tentulah yang terlebih baik kita selesaikanlah qada kita seberapa dapat. Ada peluang je salat qada, ada peluang je salat qada. Habis ustaz, kalau kita macam tu, kita pun nak kira ke? Ya, kena kira lah. Macam kita bayar hutang, kita hutang satu kawan tu $1,000, kita tiap-tiap bulan bayar dia 100. Kita kira kan? Kita kira. Takkan kita bayar tapi kita tak tahu berapa kita dah bayar. Jadi kita kira, rupanya aku dah bayar 900, lagi 100 umpamanya. Itu sebagai contoh lah, ya. Tapi kalau dah banyak sangat ustaz, macam mana? Saya dulu-dulu masa muda-muda tak salat. Kadang salat, kadang tidak. Habis sekarang ni saya dah insaf, saya dah taubat, saya dah salat lah betul-betul. Tapi nak kena qada ke yang lama-lama tu? Ya, kena qada juga.
Habis berapa banyak nak qada tu tak ingatlah. Kita buat anggaran saja. Kalaulah kita sekejap ada, sekejap tak ada, kita kira setengah umur kita yang lepas tu tak qada, tak solat dan setengah solat. Jadi umur balik kita 15 tahun. Daripada umur 15 tahun sekarang kita dah 40 tahun. Jadi dah 25 tahun dah yang lepas. 25 tahun yang lepas tu kita ambil setengah lah. Jadi setengah tu 12 tahun setengah tu kita tak semayang, 12 tahun setengah kita dah semayang. Kita ambil anggaran saja. Habis ustaz, banyaknya macam mana saya nak qada? Yang bagusnya ialah kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kita seberapa boleh, secepat-cepatnya qadakan semua sekali kalau boleh. Satu hari, satu minggu punya qada. Ataupun satu hari, satu bulan punya qada. Kita cepat habiskan dia. Macam orang berhutang juga, bayar habiskan cepat hutang-hutang dia. Tapi ialah kadang-kadang kita pun ada sibuk dengan kerja, ada urusan lain, ya, bukan nak salat saja. Okey, kalau gitu kita ambil jalan pertengahan. Setiap satu salat fardu yang sekarang, kita qadakan satu fardu yang lepas. Jadi kalau sekiranya satu hari 5 waktu, mana 5 waktu dah kita qada. Jadi kalau 1 bulan dah lepas, dah 1 bulan qadanya sudah selesai. Habis ustaz, kalau kita mati macam mana ni? Itulah sebab kata Imam Ibn Hajar, kalau boleh secepat kita selesaikan. Tapi kalau kerana kita pun ada qada juga walaupun slowly, tetapi kalau kita mati, mudah-mudahan Allah ampunkan. Minta ampun dengan Allah Ta'ala sajalah, ya. Sebab Allah pun maha pengampun, ya. Allah pun maha penyayang. Jadi begitulah dia tentang masalah orang yang ada meninggalkan salat pada masa dulu-dulu, wajiblah dia mengqadakannya. Jadi orang sembahyang sunat, dia sembahyang qada. Orang sembahyang sunat, dia sembahyang qada. Habis kita nak sembahyang tarawih macam mana ustaz? Nak sembahyang tarawih, kita niatkanlah sembahyang qada. Sembahyang qada mana ada 2 rakaat melainkan subuh. Niatkan sembahyang subuh. Jadi sembahyang tarawih itu jadi sembahyang subuh. Banyaklah subuh kita qada. Next time jangan niat sembahyang subuh pula, qadakan zuhur. Jadi kita simpan dalam diary kita, ya. Sembahyang subuh dah berapa kali? Dah 20 rakaat. 20 rakaat dah lah 10 kali subuh dah. 20 kali subuh. Kemudian yang lain tu zuhur, asar, maghrib, isyak. Buatlah pelan-pelan. Kalau kita tak segan, imam lepas beri salam rakaat yang kedua, kita bangun, kita tambahkan lagi, ya. Rakaat ketiga atau rakaat keempat, macam itulah dia. Wallahu alam. Mengqadakan salat secara berturut-turut. Sunat kita mengqadakan salat secara berturut-turut. Berturut-turut maknanya mengikut dia punya urutan dia. Iaitu kalau kita tertinggal salat zuhur, asar, maghrib, isyak, mana satu kita nak buat dulu? Kita buat zuhur dulu. Ikut urutan dia. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini sunat. Sunat tu maknanya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi harus kalau tidak mengikut tertib. Tak mengikut tertib tu maknanya kita buat isyak dulu. Kemudian kita buat maghrib. Atau kita buat asar dulu. Kemudian lepas tu maghrib. Lepas tu zuhur. Lepas tu isyak. Mana ni? Boleh. Tak mengapa. Ini namanya sunat. Kalau tak buat ikut sunat, maka sah juga salat dia, ya. Cuma kita tak boleh qada 2 salat fardu dalam satu salat, ya. Umpama kita aku salat qada zuhur dan asar. Tak boleh. Ini dua-dua fardu. Yang boleh kalau satu fardu, satu sunat, tak apa. Tetapi kalau sekira satu fardu campur satu fardu, tak boleh. Fardu memang dia kena buat sendirian, ya. Demikianlah pernah Rasulullah SAW. Ada orang tanya, ustaz, adakah dalil yang Nabi SAW qada salatnya? Ada orang kata kalau ada salat dah qada ni, kalau dah lepas waktu dah tak payah kita qada lagi. Itu ada juga orang yang berkata demikian. Tapi itu bukan daripada imam-imam kita. Itu pada orang-orang yang belum lagi sampai darjat mujtahid. Mereka hanya pakai fikiran mereka. Kenapa? Kerana memang ada hadis Nabi SAW mengqada salatnya. Ini berlaku pada peperangan Khandak, di mana Nabi SAW pernah terlambat 4 salat pada hari perang Khandak. Iaitu sampai keluar waktunya. Iaitu sembahyang zuhur, asar, maghrib. Ya, sampai keluar waktunya. Sampai kepada isyak. Jadi dengan itu Nabi SAW mengqadakan semua solat tu pada waktunya lepas isyak. Jadi pernah berlaku. Ini hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i.
Jadi maknanya pernah berlaku. Tapi ini berlakunya sebelum turunnya ayat memerintahkan Nabi solat dalam perang. Perang Khandaq ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. Perang Parit namanya. Perang Parit tu kerana dikorek Parit dia di kota Madinah sebagai benteng pertahanan daripada serangan musuh daripada orang kaum Yahudi dan juga orang-orang Mekah yang datang menyerang Madinah pada bulan Syawal, iaitu pada tahun 5 Hijrah. Jadi mereka datang dengan 10,000 bala tentera. Sedangkan orang Islam di Madinah mungkin baru hanya 2,000 atau tak sampai 3,000. Jadi salah satu caranya untuk nak melindungi kota Madinah daripada kemasukan musuh, maka dikorek parit. Jadi mungkin pada masa itu belum lagi turun ayat perintah solat dalam perang. Setelah daripada itu datang turun ayat solat dalam perang. Solat dalam perang tu maknanya apa? Dalam perang tapi kita pun bersolat juga. Macam tu sekali ke? Nampak? Jadi dalam perang pun disuruh solat, apalagi kita yang tak dalam perang, kita masih lagi dituntut untuk mengerjakan solat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kadang-kadang kita timbul masalah. Masalah kita sedang memandu, dalam keadaan kita memandu itu kita tersekat dalam jam. Dalam jam kemudian waktu solat dekat habis. Allah, macam mana ni? Jadi di sini kita kalau sekira waktu zuhur umpamanya, kita nak balik ingat boleh sampai ke rumah nak semayang. Tapi ni ada aksiden dalam highway tu, tak boleh nak sampai lagi. Inilah kat habis dah zuhur ni. Kita boleh niatkan jamak takhir kepada asar. Jadi kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Ini keadaan darurat, dia terpaksa. Tapi kalaulah sekiranya kita salah asar, kita balik pada pejabat pukul 5 petang. Pukul 5 petang kita nak sampai rumah tu sebelum biasa pukul 6. Tapi dah ada aksiden tengah-tengah highway tu dan kita tak boleh nak sampai. Ini lagi 10 minit masuk maghrib. Sembahyang asar dia tak boleh jamak dengan maghrib. Habis macam mana ni? Kita dalam kereta ni tak boleh nak bergerak. Atau dalam MRT. Atau dalam apa-apa transport lah. Maka di sini kita solatlah tu dengan hormat waktu. Astaghfirullah. Macam mana tu Ustaz? Tak ada wuduk. Kemudian tak ada tayamum. Kemudian kita duduk dengan kita punya tempat steering kita. Kita Allahu Akbar, aku salat fardu asar, hormat waktu. Kita salatlah, kita rokok, angkat kepala. Kemudian kita sujud, kita rendahkan kepala kita. Kemudian selesai tu, bila sampai rumah, kita qadakan dia. Sebab salat tadi tu tak sempurna. Tapi sebagai penghormatan kepada waktu. Macam juga kita di dalam kapal terbang. Jadi dalam flight kita, dalam kapal terbang tu kita waktu subuh pun masuk. Kita ni nak sembahyang subuh dalam kapal terbang tak boleh kerana memang tak ada tempat pun. Jadi kita nak sembahyang macam mana? Sembahyanglah kat kerusi kita tu. Kerusi kita duduk, kita sembahyang. Kita menghadap ke mana arah kapal terbang tu pergi. Cuma itu nanti kita akan sebutkan dalam bab sembahyang orang musafir insya-Allah ya. Jadi sembahyang dia tu tak sempurna kerana tak sempurna menghadap kiblat, tak sempurna tak ada wuduk, tetapi dia melakukannya kerana hormat waktu dan dia wajib mengqadakannya ya. Jadi itu pun kita telah sebutkan juga dalam masalah orang yang sakit di hospital. Yang hospital, dia duduk atas katil hospital. Tak ada siapa nak ambilkan dia wuduk. Dia pun pakaian pun ada campur darah juga. Kemudian dia pun tak dapat berwuduk dan dia pun tak menghadap kiblat. Tapi sembahyanglah juga kerana dia dalam keadaan demikian. Cuma salat dia itu salat hormat waktu. Dan nanti lepas daripada dia dah selesai, dah sembuh, dah balik ke rumah, dia qadakan. Kalaulah takdir Allah dia mati sebelum dia disembuhkan, maka dia punya dosa tu tak dikira dosa. Dia tak dikira dosa tuan-tuan ya. Sebab dia sudah lakukan sekadar yang termampu. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah terima dia dan mengampunkan dosa dia. Jadi macam itulah dia tentang bab salat ni. Jangan kita mengambil ringan. Macam apa keadaan pun kita perlu juga melakukan salat. Tertib antara salat adaan dan qadaan. Jadi kita ni ada menyebut dua perkataan. Adaan tu mana tunai. Qadaan tu maknanya kita mengqada. Mengqada tu mana bayar hutang ya. Jadi kalau kita salat semayang waktu sekarang kita dalam waktu asar. Allahu Akbar, aku salat fardu asar. Adaan tu mana tunai. Mana memang waktu sekarang ni lah. 4 rakaat kerana Allah ya. Itu memang kita buat waktunya.
Tapi kalau sekiranya kita nak mengqadakkan solat asar yang lepas-lepas, Allah, aku solat fardu asar qadaan. Qada tu maknanya mengqadakkan, iaitu membayar hutang yang sudah lepas-lepas. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi perkataan adaan tu mana sekarang, waktunya sekarang. Qadaan tu mana waktu yang sudah lepas, yang kita bayar hutang. Jika telah masuk waktu solat fardu dan memiliki tanggungan qada salat, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Sekarang kita dah masuk waktu asar, tapi zuhur belum lagi kita buat. Mana zuhur kita nak qada? Mana satu kita nak buat dulu? Jika waktu solat telah sempit, maka wajib mendahulukan solat waktu yang ada sekarang itu. Jadi kalau sekiranya kita waktu asar ni pun tengah 5 minit lagi dah masuk maghrib. Aku kalau sembahyang zuhur qada, ini asar lagi jadi qada lagi. Habis macam mana? Sembahyang asar dulu. Jangan kita buang masa. Zuhur tu dah tentu-tentu dah qada dah habis waktu dia. Dan jadi asar ini tinggal 5 minit. Sembahyang asar dulu. Ustaz, kalau kita tengah sembahyang asar tu azan maghrib pula macam mana? Nabi SAW pernah bersabda, apabila seseorang tu dapat 1 rakaat dalam waktu, maka dia sudah dikira solat dalam waktu. Kalau dapat 1 rakaat, maknanya dia tengah sembahyang asar, baru 1 rakaat. Masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maghrib. Macam mana ni sembahyang asar aku? Sudah dikira sembahyang dalam waktu. Ya, kalau dapat 1 rakaat. Habis kalau tak dapat 1 rakaat dalam waktu, umpamanya kita pun Allah Akbar, aku sembahyang fardu asar. Baru iyyaka na'budu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, dah masuk maghrib. Artinya apa? Sembahyang kita sudah di luar waktu. Habis nak batalkan sembahyang? Tidak. Teruskan sembahyang. Sembahyang kita tak batal. Ya, teruskan sembahyang, tapi kita berdosa kerana kita melambat-lambatkan. Habis ustaz, saya tadi tak sengajalah, saya sibuklah, saya tu minta ampun pada Allah, ya. Minta ampun, taubat pada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan, ya. Kalau waktu dah sempit, sembahyanglah yang empunya waktu tu sekarang tu juga, ya. Jika waktu solat masih luas, maka sunat mendahulukan qada. Sunat mendahulukan qada. Kenapa? Ikut urutan. Kita sembahyang zuhur dah terlepas, dah masuk asar. Sekarang dah pukul berapa? 5.56. Maghrib? Maghrib lagi 1 jam lagi. Lagi masih luas lagi kan. Nak sembahyang zuhur dulu ke sembahyang asar dulu? Sunat zuhur dulu. Kenapa sunat? Kalau buat asar dulu, boleh? Boleh lah, memang dah waktu asar pun. Tapi sunat zuhur dulu. Kenapa? Kerana ikut urutan dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ikut urutan dia. Jadi macam itulah, ya. Kalau sekiranya masa masih luas, kita buat qada dulu. Ini kalau sekiranya kita tertinggal 1 waktu. Kalau kita nak qadakan yang kita punya tinggalkan masa kita muda dulu, yang saya dah sebutkan tadi sebagai contoh, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun yang dulu kita nak kena qadakan. Habis macam mana? Kita buat solat asar sekarang kita ni. Kita buat solat asar kita. Dan selepas tu, kita qada lah berapa banyak qada yang kita nak buat. Sebab apa? Itu memang dah lama, dah bertempik-tempik dah, ya. Dah macam gunung Everest dah. Jadi itu kita kena banyak qada. Jadi, solat yang dalam waktu itu, kita tunaikan dengan segera, ya, adaan. Kesimpulan mengqada salat yang ditinggalkan kerana terdapatnya uzur. Jadi masalah uzur ni, ya, ada bermacam lagi. Jika terdapat uzur umum contoh salat seseorang yang junub dengan tayamum kerana tak mendapatkan air, maka hukumnya adalah tidak wajib diqadakan salat setelah mendapat air. Jadi kalau orang junub, ya, orang yang berhadas besar, dia musafir, kemudian dia tak dapat air. Dah tak dapat air, dia tayamum lah. Habis ustaz nak kena qada tak? Tak wajib qada, ya. Itu kalau dia musafir. Kalau dia dalam negeri memang biasanya ada dia punya air. Cuma entah satu masa tu air pula ada kena blok pula. Ya, ada pipe bocor. Jadi tak ada air kat rumah kita. Satu kawasan kita tak ada air. Alamak, macam mana ni? Air simpan kat rumah pun tak ada juga. Terpaksalah tayamum.
Habis nanti bila dah datang air wajib qada pasal itu bukan perkara yang biasa. Tapi kalau orang musafir, itu memang biasalah. Kadang perjalanan memang tak ada air. Jadi kalau memang tak ada air, itu dia bertayamum dan dia salat, dia tak wajib qada, ya. Jadi kita tengoklah keuzuran dia tu. Dan jika keuzuran tu berlaku jarang-jarang sekali. Jarang-jarang tu maknanya memang tak berlaku selalulah, ya. Jika berlaku jarang-jarang, maka di sini yang tidak terdapat ganti seperti seorang yang solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum, maka hukumnya adalah dia wajib qadakan salatnya. Kita dah sebutkan tadilah, macam orang yang stuck dalam jam, ya. Stuck dalam jam ni perkara ni bukan selalu tiap-tiap hari jam, tak ada, tapi kadang-kadang, ya, jarang-jarang. Bila dah jam pula ni, dah tak sempat sampai ke rumah kita untuk kita salat. Perkara ni jarang berlaku. Habis kita salat jugalah. Salat dalam kereta kita, salat dalam kenderaan kita, tapi sekadar hormat waktu. Kepala kita tunduk sikit untuk kita rokok, sami Allah liman hamidah. Kemudian kepala kita tunduk lebih sikit pada waktu kita sujud. Tapi mata kita melihat ke depan lah, kerana kita memandu. Ini pun sekejap saja, kerana kita punya kereta pun dalam jam, bukan dalam bergerak. Kalau dalam bergerak, mana boleh buat macam tu, ya. Dalam jam kita, dalam keadaan kereta kita berhenti. Tapi lepas kita dah sampai rumah, dah habis dah waktu dah, ustaz macam mana ni, wajiblah kita qada. Tapi kita tak dikira berdosa kerana kita tidaklah dengan sengaja, bahkan itu kerana darurat, ya. Jadi itulah beberapa perkara kita tentang solat qada, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, perkataan qada solat ni kalau boleh janganlah kita amalkan selalu sangat, ya. Kadang-kadang terlepas kerana tertidur, terlupa, okeylah. Tapi jangan tiap-tiap hari kita kerana kerja, kerana alasan-alasan. Habis ustaz kita tengah kerja, macam mana kita nak solat? Kita tengah kerja, kalau kita nak terbuang air boleh tak? Pergi ke toilet boleh kan? Takkanlah 5 minit saja kita tak boleh ke solat. Siap-siap wuduk kita, waktu lunch time tu, bila masuk waktu kita bentang-tingkah sembahyang, Allah Akbar, kita solat. Ya, dan kita solat tu pun janganlah buat yang panjang-panjang, surah panjang-panjang, tak payah. Ambil yang wajib-wajib saja. Yang wajib-wajib tu yang kita dah belajar 13 rukun, rukun salat. Itulah saja kita buat. Baca Fatihah, rukuk, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dan teruslah sampai kita tahiyat dan assalamualaikum, sudah. Terus berangkat, ya. Baik, sekarang kita masuk dalam menceritakan waktu yang diharamkan untuk salat. Ada pula waktu diharamkan. Ada 5 waktu yang wajib kita salat, dan ada 5 waktu pula yang haram kita salat. Masya Allah. Ada pula 5 waktu yang haram. Apakah dia 5 waktu yang haram itu? Yang pertama ialah daripada mulai terbitnya matahari pada waktu pagi sampai naik ukuran 1 tombak. Jadi makna di sini tengah matahari terbit, ya. Matahari tengah terbit ni, kalau kita tengok dalam kalender Islam kita, waktu solat, kita solat ada 5 waktu, tapi dia letak 6 waktu. Apa pula 6 waktu ni? Satu waktu lagi ialah dinamakan syuruk. Pertama subuh. Lepas subuh dia letak syuruk. Apa tu syuruk? Syuruk tu makna terbit matahari. Kerana subuh ni waktu dia sampai terbit matahari. Ada orang ingat subuh tu sampai zuhur. Panjangnya. Tidak. Subuh sampai waktunya terbit matahari. Itulah syuruk. Dan kemudian waktu zuhur, kemudian asar, maghrib dan isyak. Setiap waktu dia bersambung-sambungan. Habis zuhur terus masuk asar. Habis asar terus masuk maghrib. Habis maghrib terus masuk isyak. Habis isyak terus masuk subuh. Dia bersambung-sambung terikat. Melainkan subuh. Subuh dia habis dengan terbit matahari. Itulah nama syuruk. Jadi waktu terbit matahari tengah terbit ni, ini waktu haram. Jadi kalau misal kata terbit matahari pukul 7 waktu haram, tak boleh sembahyang sunat. Sampai bila? Sampai matahari tinggi setombak. 1 tombak. Macam mana 1 tombak? Kita anggarkan saja. Bukan betul-betul nak ambil tombak letakkan tempat matahari itu. Tidaklah. Tak sampai pun kita ke tempat matahari itu. Tetapi anggarkan. Anggarkan tu kira-kira berapa minit ya? Ada orang kata 5 minit.
ada orang kata 16 minit, ada orang kata 10 minit. Jadi kita ambil yang pertengahan 10 minit. Ya, 10 minit tu maknanya matahari ni maksudnya bola-bola matahari ni dia sudah tinggi keluar full matahari dah keluar tu, dah selesailah waktu haram tu. Jadi kira-kira dalam masa 10 minit. Jadi masa 10 minit itulah kita tak boleh solat solat sunat. Tapi solat sunat ni yang kita kata waktu haram ni untuk solat sunat. Solat fardu maupun adaan atau qadaan tak ada waktu haram. Tak ada waktu haram. Ya, kita tengah semayang masuk waktu haram. Ini semayang apa? Semayang adaan. Tak ada waktu haram. Semayanglah kau. Kita semayang apa? Semayang qada. Qada lah, semayanglah. Tak ada waktu haram. Yang dimasukkan waktu haram ni ialah semayang sunat. Tapi bukan semua semayang sunat. Akan nanti kita huraikan sedikit demi sedikit. Ya. Jadi yang pertama waktu haram ialah ketika terbit matahari sampai matahari tinggi setombak. Ya. Jadi yang keduanya, jika matahari berada di posisi tengah langit. Tengah-tengah langit. Macam mana kita nak tahu tengah-tengah langit? Iaitu kira-kira bayang-bayang kita direct bawah kaki kita. Tak ada timur, tak ada barat. Itu dia. Itu maknanya matahari betul-betul atas kepala kita. Dan itu waktunya ialah 5 atau 10 minit sebelum masuk Zuhur. Sebab Zuhur ni dia dikira bila? Bila matahari terbit pada timur dan dia tenggelam di barat. Jadi apabila dia terbit pada timur sampai atas kepala kita, nah kemudian bila dia gelincir itu mana dia masuk sikit saja ke sebelah barat, keluar bayang-bayang kita sebelah timur, maka itulah dia sudah masuk waktu Zuhur. Jadi maknanya sebelum masuk Zuhur dalam 10 minit, itulah waktu haram, tak boleh sembahyang sunat, ya. Dan ketika matahari terbenam, kita nampak langit dah mula kuning-kuning kan, matahari dah sudah mula nak terbenam di kaki langit. Itu maka masa lebih kurang 10 minit sebelum masuk maghrib. Masa tu haram sembahyang sunat. Dan demikian juga iaitu setelah salat subuh. Jadi setelah sembahyang subuh, selepas sembahyang subuh, selagi belum terbit matahari tinggi segala, selagi itu tak boleh sembahyang sunat. Selepas sembahyang fardu subuh, ya. Walaupun sembahyang fardu subuh tu kita katakan lepas sembahyang fardu subuh. Dan demikian juga setelah salat asar. Setelah salat asar, kita dah sembahyang, sekarang kita dah sembahyang asar, alhamdulillah. Lepas dah sembahyang asar ni tak boleh lagi sembahyang sunat sampailah masuk ke maghrib. Tapi kita akan huraikanlah, bukan semua sembahyang sunat tak boleh. Ada sembahyang sunat boleh, ada sembahyang sunat yang tak boleh. Walaupun sembahyang asar tu sembahyang jamak takdim. Apa ni ustaz ni tak faham? Jadi kalau kita musafir, kita boleh sembahyang jamak takdim. Kita sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Umpamanya kita sembahyang zuhur pukul 2. Pukul 2 sembahyang zuhur. Kita musafir dalam perjalanan. Kelepas sembahyang zuhur, kita sembahyang asar pula. Jadi sembahyang asar dibawa masuk dalam waktu zuhur. Itu nama jamak takdim, jamak mendahulukan. Akan kita bincangkan juga bab perkara ini. Lepas sembahyang asar ni, tak boleh lagi sembahyang sunat. Ustaz, ini sembahyang asar dia tumpang waktu zuhur. Yes, betul. Dia tumpang waktu zuhur. Tapi dia hukumnya sama juga. Lepas sembahyang fardu asar, tak ada sembahyang sunat. Melainkan sembahyang sunat tertentu akan kita sebutkan. Jadi begitulah dia. Tak boleh sembahyang sunat lepas sembahyang asar tu. Walaupun baru pukul 2 saja. Sampailah kepada maghrib. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Once kita dah sembahyang jamak asar di waktu zuhur, tak boleh lagi kita sembahyang sunat selepas waktu asar itu. Seumpama macam orang pergi umrah. Orang pergi umrah, dia sembahyang asar jamak takdim di kota Madinah. Dia nak berangkat pergi Mekah ni, lepas zuhur nak berangkat pergi Mekah. Jadi mutawif dia kata, bagus tuan-tuan sembahyang jamak, sebab kita ni duduk Madinah baru 2 malam, baru 3 malam, harus kita sembahyang jamak. Jadi kita sembahyang jamak zuhur, lepas sembahyang dengan imam zuhur, kita sembahyang jamak asar pula. Kita sembahyang asar. Lepas sembahyang asar ni, dia nak pergi ke Bir Ali, nak jatuhkan niat umrah. Boleh ke lepas sembahyang asar? Jawapannya di sini, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab hukumnya sembahyang sunat ihram umrah
dia dinamakan solat yang tak boleh dikerjakan pada 5 waktu haram. Nanti kita akan huraikanlah satu persatu. Cuma ni sebagai contoh saja. Jadi tak boleh sembahyang sunat ihram lepas daripada sembahyang fardu asar, walaupun solat fardu asar tu jamak takdim dengan zuhur. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi tu kita kena ingatlah ya. Jika seorang solat pada salah satu dari 5 waktu yang disebut tadi, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Ya. Haram dan tidak sah. Kalau ada solat pada waktu tersebut, 5 waktu yang telah kita sebut tadi, haram dan tidak sah. Jadi, buat apa kita nak semayang? Dah haram, kemudian tak sah pula, ya. Melainkan dalam 2 masalah. Masalah pertama, pada waktu istiwa matahari atas kepala pada hari Jumaat. Jadi, kalau sekira hari Jumaat, kita datang hari Jumaat, kita maupun orang tu tak pergi solat Jumaat pun. Ustaz ni sekarang masjid hanya bagi 50 orang. Saya tak dapat pergi masjid nak sembahyang Jumaat. Walaupun kita tak pergi masjid solat Jumaat pun, hari Jumaat, hari Allah jadikan untuk ibadat kepada Allah. Jadi dengan itu, pada waktu istiwa matahari atas kepala, yang di mana kita dah sebutkan tadi waktu haram 5-10 minit sebelum masuk waktu zuhur, maka pada itu hari Jumaat tak ada haramnya. Kita boleh sembahyang sunat, dibolehkan, diharuskan. Kenapa special? Sebab hari Jumaat hari ibadat kepada Allah, ya. Ini daripada Abi Qatadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka salat pada pertengahan hari, maknanya waktu matahari atas kepala, kecuali pada hari Jumaat, kerana neraka Jahannam meluap-luap pada setiap hari kecuali pada hari Jumaat. Jadi antara hikmahnya kenapa kita dilarang salat pada waktu matahari atas kepala, kerana pada waktu itu api neraka meluap-luap, sedang membakar dengan panasnya. Jadi pada masa tu tak bagus kita solat. Itu antara dia punya hikmah dia. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat neraka tidak meluap-luap. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mengistimewakan hari Jumaat, kerana hari Jumaat itulah hari ibadat kepada Allah, ya. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi solat yang tak boleh tu kita akan sebutkan semua solat sunat, tuan-tuan, ya. Ada solat sunat yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Kita akan sebutkan nanti pada huraiannya. Dan demikian juga boleh kita solat pada waktu 5 waktu yang haram itu di dalam kota Mekah. Kota Mekah, kota tanah haram. Dan tak ada waktu haramnya. Ini berdasarkan pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Hadis Imam Tirmizi dengan Imam Ibnu Hibban. Katanya Nabi SAW bersabda, wahai Bani Abdul Manaf. Bani itu maknanya kabilah. Abdul Manaf tu ialah datuk nenek Nabi juga, iaitu kabilah orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, janganlah kamu melarang siapa pun untuk melakukan tawaf pada Kaabah dan salat pada setiap waktu, baik malam atau siang hari. Nampak? Nabi beri warning kepada orang Mekah, jangan larang orang nak tawaf anytime, dan jangan larang orang nak salat anytime, siang atau malam. Jadi ulama mengatakan ini adalah kerana Mekah Allah Ta'ala jadikan khusus untuk ibadat kepada Allah. Tapi ini tanah haram Mekah saja. Kalau anda pergi ke Madinah, kota Madinah memang ada tanah haram, tetapi hukum solat 5 waktunya haram tetap berlaku, tetap ada. Jadi jangan kita buat suka-suka masuk Masjid Nabawi, kita nak buat semai tu semai ni. Ini waktu haram. Tak ada, ini tanah haram Madinah. Tak ada. Ya, tanah haram Madinah hukum solat 5 waktu masih berlaku. Tetapi tanah haram Mekah dia berlaku. Tak ada waktu haram di tanah haram Mekah. Ustaz specialnya haram Mekah, ya. Memanglah, ya. Itu ke Allah Ta'ala yang muliakan, ya. Allah Ta'ala telah berfirman, ya,
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang telah diletakkan Allah untuk peribadatan manusia kepada Allah ialah dinamakan tempat itu Mekah, yang penuh dengan barakah, yang menjadi petunjuk dan hidayah pada seluruh alam. Allah, rindu kita ke Mekah tuan-tuan ya. Allahumma ya Allah, kembalikanlah kami dapat menuju ke Mekah dan juga ke Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi tanah haram Mekah tak ada waktu haram. Boleh kita lakukan bila-bila masa pun ya. Baik, sekarang kita masuk dalam bicara solat sunat yang diharamkan pada 5 waktu. Apa solat sunat tu? Tadi saya dah kata bukan semua solat sunat, tapi ada solat-solat sunat tertentu. Kita sampai pada tajuk itu, kita pun ucapkan wallahu a'lam. Alamak, ustaz ni suspend aja. Biar nak buat macam mana? Waktu ni cemburu dengan kita. Kan boleh jam tu kita nak matikan, tapi tak boleh. Ya, apa nak buat? Jadi sampai situ sajalah tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat. Dapat jumpa besok lagi, insya-Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah dengan berkatnya Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau mudahkanlah kami untuk dapat mengerjakan haji dan umrah, dapat sampai ke tanah suci-Mu ya Allah, berziarah pada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah penyakit COVID-19 ini pada negara kami dan semua negara-negara jiran kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesihatan, kekuatan untuk melakukan amal dan ibadat padamu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami dan mereka yang bermohon doa dari kami ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami dan berikan senang sakit kesabaran dan ridha dengan takdirmu dan syukur dengan nikmatmu ya Allah. Ya Allah, semua kami mempunyai hajat, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.